Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian, hari ini kita akan sambung pelajaran jenayah darjah 6 murid-murid Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor. Pelajaran yang ketiga iaitu Al-Bughah yang bermaksud pemberontak. Pengertian pemberontak. Dari segi bahasa ialah pelampau yang melampaui batas kehidupan sehingga dianggap sebagai suatu kezaliman kepada semua orang. Pelampau yang melampaui batas. Okey, maksud dari segi istilah pula, satu kumpulan orang Islam yang menentang pemimpin muslimin melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dan enggan mematuhi peraturan undang-undang, sama ada berkaitan hak Allah atau hak manusia. Okey, kumpulan orang Islam dia menentang pemimpin muslimin. Dia melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Kemudian dia enggan mematuhi peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Baik, seterusnya kita lihat hukum dan dalil kesalahan pemberontak. Pemberontakan dihukumkan haram berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Artinya, dan jika dua puak dari orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satunya berlaku zalim terhadap orang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Jika ia kembali patuh, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil, yakni menurut hukum Allah. Serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah Maha mengasihi orang yang berlaku adil. Baik, seterusnya kita tengok dalil daripada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah famata maitatal jahiliyah. Artinya, sesiapa yang tidak taat kepada pemimpin Islam dan keluar jemaah muslimin lalu mati, matilah ia sebagai seorang jahiliyah. Baik, seterusnya kita lihat ciri-ciri kesalahan memberontak. Terdapat 3 unsur kesalahan memberontak. Pertama, niat. Yang kedua, perbuatan menderhaka. Dan yang ketiga, penggunaan kekuatan dan kekerasan. Baik, huraian berkaitan dengan niat. Niat melakukan pemberontakan dan tentangan terhadap pemerintah bertujuan untuk menggulingkan dan tidak mahu tunduk kepada pemerintah. Okey, niat pertama pemberontak tu dia nak menggulingkan pemerintahan yang sedia ada. Okey, ia juga enggan melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab untuk mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan pemerintah. Okey, enggan melaksanakan kewajipan. Dia nak gulingkan pemerintah, kemudian dia enggan melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab. Baik, seterusnya perbuatan menderhaka. Menentang pemerintah atau berusaha menggulingkan, tidak mematuhi perintah atau undang-undang yang dikuatkuasakannya dan tidak melaksanakan kewajipan yang dianggap maksiat. Dia dah buatlah perbuatan menderhaka tu, dia dah buatlah. Okey, pemberontakan ditujukan kepada pemimpin pemerintahan Islam yang adil yang tidak sepatutnya ditentang atau digulingkan. Malahan pemberontakan terhadap pemerintah yang fasik pun diharamkan Islam walaupun dengan tujuan untuk menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah melakukan kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya kat sini pemberontak tu memang pemberontakan tu ditujukan untuk nak gulingkan pemerintahan Islam yang adil. Sedangkan dalam Islam juga walaupun pemerintah tu fasik juga diharamkan dalam Islam untuk kita memberontak. Okay.
dan yang terakhir iaitu penggunaan kekuatan dan kekerasan. Pemberontak mempunyai kekuatan pertahanan mereka sendiri serta mempunyai senjata dan tentera yang dapat melakukan tindakan yang boleh mengganggu ketenteraman negara dan melakukan kekacauan dan huru-hara. Kuatnya pemberontak tu dia ada kekuatan pertahanan dia sendiri, dia ada senjata dia sendiri. Maka mereka-mereka ini kita hendaklah lawan. Mereka adalah pemberontak yang perlu dilawan. Baik, seterusnya kita lihat pada latihan. Latihan atau aktiviti yang perlu anda laksanakan. Soalan pertama, apakah maksud al-bughah pada bahasa dan istilah? Yang kedua, apakah hukum pemberontakan dan tuliskan maksud dalil yang menghukumkan sedemikian. Yang ketiga, nyatakan hukum pemberontak atau bukan pemberontak bagi situasi berikut. Pertama, orang Islam yang menentang pemimpin Islam. Kat sini dia pemberontak ke dia bukan pemberontak? Kumpulan orang Islam yang enggan mematuhi peraturan Islam. Kumpulan orang kafir yang duduk di negara Islam. Okay, soalan yang terakhir, yang keempat, tuliskan 3 unsur kesalahan memberontak. Baik, cikgu harap semua pelajar dapat memahami apa yang cikgu telah jelaskan, kemudian menjawab soalan latihan yang telah disediakan. Sekian, semoga bertemu lagi. Selamat menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.